أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة آمين يا رب العالمين. Surah Al-Balad, sambungan dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-20 dalam Resam Usmani pada muka surat 594. Surah Al-Balad, sambungan dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-20 dalam Resam Usmani pada muka surat 594. Bahagian yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Munir, Profesor Dr. Syekh Wahab Az-Zuhaili, prinsip iaitu prinsip memilih, iaitu al-ikhtiyar, dan jalan kejayaan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul Azim. Allah berfirman, bermaksud ayat ke
Ayat ke-8, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, ayat ke-9, dan lidah dan sepasang bibir. Ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Ayat ke-11, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ayat ke-12, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ayat ke-13, iaitu membebaskan hamba. Ayat ke-14, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat ke-15, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ayat ke-16, atau orang miskin yang sangat fakir. Ayat ke-17, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat ke-18, mereka iaitu orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Ayat ke-19, dan orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ayat ke-20, mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya datang kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sekali lagi kita bersua pada pagi ini dan menyambung surah Al-Balad dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-20 pada bahagian berikutnya. Kata Fadilatul Syekh, kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, setelah Allah mengutuk dan mencela manusia oleh sebab sikap mereka yang pelik dan menghairankan itu, iaitu merujuk kepada ayat-ayat sebelum ini berkenaan dengan pengurusan harta ataupun keuangan, lebih-lebih lagi harta lah, at-ta'lih atau ta'lih. Allah pula membuktikan kesempurnaan kekuasaannya dengan penciptaan mata, lidah, bibir dan akal yang boleh membezakan antara kebaikan dan keburukan. Ini memberikan manusia pilihan untuk menentukan jati dirinya dan membebaskannya daripada belenggu hawa nafsu dan syahwat. Dengan demikian manusia sedar bahawa Allah adalah sumber bagi segala daya penglihatan, percakapan dan pemikiran yang dinikmatinya. Kemudian Allah menerangkan bahawa manusia sepatutnya bersyukur oleh sebab nikmat tersebut. Mereka sewajarnya memilih jalan kebaikan dan kebahagiaan dengan segera bertindak ke arah keimanan dan amalan yang saleh. Ini boleh dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya, memberi makan golongan anak yatim dari kalangan kerabat yang terdekat atau al-aqarib, dan mereka yang miskin lagi berhajat, selain daripada mengamalkan budaya saling menasihati sesama manusia dengan penuh rasa kasih sayang. Hasil dari pemilihan alternatif yang betul menyebabkan manusia tergolong dalam salah satu dari dua golongan, iaitu ashabul yamin, atau yang mana perakhirannya syurga, atau ashabul shimal, yang mana perakhirannya neraka. Wala'iyadzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu anda mohon maaf atas mungkin suara sedikit berbeza pada pagi ini. Serak basah sikit. Banyak bercakap ni, dia dah nak hilang sikit, ya, suara. Ala kulli hal, pada pagi ini kita tengok dari satu ayat ke satu ayat. Allah sebut alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Alam yang bermaksud bukankah, ya, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada kamu. Begitu juga dengan ayat ke-8 surah Al-Balad ni, Allah sebut sambungan dari bahagian kita pada pagi ini, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan kepadanya dua mata. Ya, macam mana kita nak faham kesinambungan ayat ke-8 dan ayat ke-9 ni, kita kena baca ayat-ayat sebelum inilah, ya, dalam surah Al-Balad ini. Maka Allah sebut yang pertama, maksudnya kata Fadilatul Syekh, tidakkah aku telah memberikan kepada kamu wahai manusia yang jahil lagi terpedaya dengan keupayaannya dan yang bermegah dengan amalannya, membelanjakan harta demi kemasyhuran dan nama, dua mata untuk kamu melihat. Ya, alam naj'al lahu ainan, bukankah kami telah menjadikan kepadanya dua mata. Allah jadikan kepada kita dua mata, dan kepentingan mata ni sehingga Allah akan tanya pada hari akhirat kelak,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam satu ayat Allah sebut innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata yang Allah beri kepada kita buat apa? Untuk melihat kebaikan ke untuk melihat keburukan? Apa yang kita lihat menghasilkan pahala ke apa yang kita lihat menghasilkan dosa? Kerana pada hari akhirat kelak Allah akan tanya balik. Sesungguhnya al-basara, penglihatan itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak. Apa yang dibuat dengan mata yang diberikan? Itu yang pertama. Kemudian lidah untuk berkata-kata serta bibir yang menyembunyikan kelemahan dan kekurangan diri. Dengan adanya mulut kamu boleh bercakap, makan dan menambahkan kecantikan paras rupa kamu. Allah menegaskan bahawa dialah yang menggunakan manusia keupayaan untuk melihat, bertutur atau berkata-kata. Selepas daripada Allah sebut berkenaan dengan dua biji mata, walisan dan wasyafatain, dan Allah juga menjadikan kepada kamu lidah, dan Allah juga menjadikan kepada kamu dua bibir, yang mana bukan setakat aksesori muka semata-mata untuk menzahirkan kecantikan lahiriah, tetapi ada peranan tersendiri. Lidahnya ya untuk berkata-kata, bibirnya ya, yang mana ada peranan tersendiri, sehingga kita diajar oleh agama nak bercakap ni, cakaplah benda yang baik-baik. Kalau tidak ada benda yang tidak baik, baik kita diam. Faliyaqul khaira al yasmut. Ya, maka kalau kamu nak bercakap, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cakaplah benda-benda yang baik. Jika tidak ada benda-benda yang baik, maka hendaklah kamu diam. Ya, selain daripada kebaikan, apa yang kamu tuturkan boleh menyakitkan hati orang ke, lebih baik kamu diam. Kata pepatah Arab, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Sesiapa yang banyak cakap, maka banyaklah salah cakapnya. Ya, orang Arab sebut juga dengan istilah sabqul lisan. Ya, terlepas cakap, salah cakap. Ya, macam juga ceramah, ya, yang selalu bercakap, yang banyak cakap, sudah tentu dalam percakapannya itu ada percakapan yang tersalah, ada percakapan yang tersilap, sebab kita tidak boleh lari daripada kelemahan-kelemahan ini. Baik, maka kena jaga, ya. Bahkan dalam perincian yang lain disebutkan oleh Fadilatul Syekh bahawa bagaimana mata yang Allah buat ni boleh melihat, bagaimana lidah dan bibir yang Allah buat ni boleh bercakap, tidak semua diberikan nikmat tersebut. Ada yang ada mata tapi tak boleh melihat, ada yang ada lidah dan bibir tapi tak boleh bercakap. Ya, sehingga apa nama ni kita sebut dengan istilah ada mata tapi tak boleh melihat, buta. Ada lidah, ada bibir tapi tak boleh melihat, bisu. Ya, dan yang paling penting adalah ada mata ke, ada lidah ke, ada bibir ke, kita boleh melihat kebenaran. Litafriq, ya, bainal haqqi wal batil, untuk membezakan antara yang benar itu dan antara yang batil itu. Sebab itu kita doa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mungkin segelintir manusia tak boleh melihat, mungkin majoriti manusia boleh melihat, tapi yang lebih penting daripada itu adalah boleh melihat kebenaran. Ya, boleh membezakan kebatilan. Itu yang paling penting. Ya, kerana celik mata ni tidak semestinya dia celik kebenaran. Ada orang celik mata, ada matahari celik, boleh tengok semua sekali, tapi dia tidak boleh membezakan antara yang batil, antara yang hak. Wal a'yadzu billah min zalik. Ya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kemudian ayat berikutnya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yakni, tidakkah aku, kata Fadilatul Syekh, tafsirannya, jelaskan dan beritahu kepada kamu jalan kebaikan dan keburukan, di mana kami peruntukkan satu alat yang membezakan antara keduanya dalam fitrah kamu yang sejahtera. Kami kurniakan juga kepada kamu akal dan pemikiran yang mampu mengetahui keelokan perkara yang baik dan keburukan perkara yang tidak baik. Allah menyebut
dua kumpulan ini dengan Najdain, iaitu jalan yang tinggi bagi menunjukkan betapa kedua-duanya adalah susah dan sulit. Ini menunjukkan betapa jalan berkenaan memerlukan mujahadah diri untuk menentasinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga. Ya, An-Najdain asal daripada perkataan Najd. Najd ni itu bermaksud satu jalan yang tinggi, yang sukar, yang sempit, yang susah. Ya, jalan kebaikan pun sama, jalan keburukan pun sama. Nak buat baik pun susah, nak buat tidak baik pun sebenarnya susah. Contohnya apa dia? Contohnya adalah dalam satu hadis riwayat Abu Dawud. Satu hari Allah telah menjadikan syurga dan menyebut kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, pergilah kamu lihat syurga. Maka Jibril pergilah melihat syurga, lalu menyebutkan bahawa syurga ini sangat menarik, tetapi sangat menggiurkan, sangat menarik perhatian, dan ramai orang nak masuk syurga, menyebabkan semua orang nak masuk syurga. Ya, yang menyebabkan semua orang nak masuk syurga. Tapi sebenarnya jalan ke syurga ni susah. Kemudian Allah pun sebut kepada Jibril, aku buat neraka dan tengoklah neraka ini. Maka Jibril tengok ke neraka ini, lalu Jibril menyebutkan, siapa yang tengok neraka ini tidak akan mahu masuk ke neraka. Semua orang tidak akan mahu masuk ke neraka, tetapi jalan ke neraka ini sebenarnya mudah. Apa maksudnya? Dalam hadis tersebut, wahaffiha bil makarih berkenaan dengan syurga, wahaffiha bisyahawat berkenaan dengan neraka. Allah sebut bahawa syurga ni huffatil jannatu bil makarih. Syurga ini bila Allah buat dilapisi ataupun di sekitarnya ataupun nak menuju ke arahnya bil makarih, ya, iaitulah berkenaan dengan perkara yang manusia tak suka. Nak menuju ke syurga, manusia terpaksa buat benda yang dia tidak suka. Benda yang dia tidak suka ni dalam satu konteks ataupun dalam teks dan konteks adalah bahawa contohnya apabila manusia melakukan amal ibadah. Kita ambil contoh spesifik solat subuh. Mana ada manusia suka bangun pagi dalam keadaan sejuk, ya, dalam keadaan mengantuk, tiba-tiba menyahut, ya, apa yang dikatakan sebagai seruan muazzin dan sebagainya berkaitan, sanggup tinggalkan katil, sanggup tinggalkan rasa sejuk, sanggup tinggalkan mengantuk, bangun solat subuh dan sebagainya berkaitan. Ya, bil makarih, benda yang kelazimannya manusia tak suka. Manusia lebih suka katil, manusia lebih suka tidur, manusia lebih suka rasa sejuk, manusia lebih suka berselimut. Ya. Kemudian wahuffatin nari bisyahawat. Ya, dan neraka ini Allah lapiskan. Neraka ni Allah hiaskan, Allah tunjukkan ataupun bagaimana nak menuju ke neraka ini bisyahawat. Selalunya kelazimannya adalah perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, terlalu mengikut hawa nafsu. Maksudnya adalah apabila seseorang itu dia tak mengikut yang lain melainkan hawa nafsunya, kebiasaannya adalah jalan-jalan ini adalah jalan-jalan menuju ke neraka Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wahadainahun najdain, nak kata buat baik susah, buat tak baik pun susah. Contohnya adalah kita sebut tadi, buat baik susah ni bangun solat subuh. Buat tak baik pun susah ni maksudnya adalah contohnya nak rasuah. Ya, mungkin kali pertama rasa susah sebab tak biasa. Tapi bila dah biasa, mungkin dah tak berasa apa-apa dah. Ya, tapi yang paling penting adalah yang pertama itu, nak buat rasuah, nak buat mencuri, nak buat merompak. Susah sebenarnya. Nak buat minum arak, nak buat itu, nak buat ini. Sebab apa? Nak kena elak pihak autoriti, nak kena elak orang tahu, nak kena elak itu, nak kena elak ini dan sebagainya berkaitan. Jadi sebenarnya susah juga. Nak buat baik pun susah, nak buat jahat pun susah. Jadi kita pilih nak buat yang mana. Kita nak susah ni buat baik ke kita nak susah buat jahat? Yang mana akhir sekali yang susah nak buat jahat ni, jangan sampai ke tahap bila buat jahat ni menyebabkan seseorang itu dia tak rasa apa-apa dah.
Sebab itu kita baca dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebut kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir ni, anak yang lahir ni, dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia ni dia suka kepada kebaikan. Memang fitrah manusia suka kepada kebajikan. Tak ada manusia ni dia memang lahir dia jahat dah. Tak ada manusia memang dia dah lahir dia nakal dah, dan begitu dan begini, tak ada. Memang dia pada fitrahnya kebaikan. Ya. Fa abawahu, maka ayah mak dia lah yang yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka mak ayah dia lah yang akan mencorakkan kehidupannya. Dia nak jadi macam perangai Yahudi ke, dia nak jadi macam perangai Nasrani ke, dia nak jadi macam perangai Majusi ke, ya, mak ayah dia. Sebab itu bila kita sebut pendidikan anak-anak ni, nombor satu mak ayah, kemudian baru cikgu-cikgu dan sebagainya berkaitan. Ya, fa abawahu, ya. Maka nak disebutkan di sini bahawa bagaimana seseorang itu berada dalam keadaan sedemikian. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Ya. Lalu kemudian yang wahadainahu najdain adalah kalau mengikut pada fahaman Mu'tazilah, mereka hanya ada dua pilihan saja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah musayyad dengan mukhayyar. Ya, dua-dua sekali. Tapi fahaman Mu'tazilah mereka memilih salah satu saja. Musayyad ni adalah bermaksud semua yang berlaku adalah dengan takdir Allah. Manusia tak ada apa-apa pilihan. Ya. Mukhayyar ni adalah bermaksud manusia ada pilihan dan tak ada kaitan dengan takdir Allah. Kita fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita gabungkan antara dua elemen ini. Ya, iaitulah manusia berikhtiar, tapi akhirnya takdir Allah yang menentukan segalanya. Sebagai contoh dalam isu sekarang vaksin tak vaksin. Ya, ikhtiar kita vaksin. Kemudian terkena juga COVID. Masuk stage 4 ke stage 5, itu adalah takdir Allah. Ya, sebab vaksin ni dia tidaklah melindungi, dia hanya mengurangkan implikasi. Ya, itu ikhtiar. Ya, tapi bila cucuk juga tengok stage 4 juga, tengok stage 5 juga, itu takdir Allah. Ya, sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bila berdepan dengan seorang sahabat berkaitan dengan kisah ikat unta, iqha wa tawakkal, Nabi SAW sebut unta ni tak boleh biar begitu saja, tapi kamu kena ikat dan kamu tawakal lah. Kamu tak boleh biar begitu saja. Adakah bermaksud apabila ikat unta itu tak ada kecurian? Boleh juga berlaku kecurian. Ikat unta ni pilihan manusia, berlaku kecurian ni takdir Allah. Jangan kita ni unta tak ikat, tapi kita letak takdir Allah. Maknanya adalah unta tu tak ikat, bila berlaku kecurian kita kata takdir Allah. Ya, ini tak apa nak kena dengan konsep. Ya, sebagaimana yang digariskan oleh fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu barulah kena dengan apa yang diajar dalam agama kita, doa, usaha, tawakal. Doa, usaha, tawakal. Macam kita bawa kereta pakai seatbelt. Ya, bila accident juga, bila cedera juga, bila mati juga. Tapi itu takdir Allah. Accident tu, cedera tu, mati tu takdir Allah. Tapi mungkin ya, dengan bila kita pilih untuk pakai seatbelt, sepatut mati kita ni, tapi tak mati, cedera saja. Ya, itu yang dikatakan sebagai takdir Allah. Jadi kita ni biarlah beragama dengan akal yang sejahtera. Ya, kita tidak meletakkan bulat-bulat. Semua ni berlaku dengan takdir Allah, manusia ni tak perlu buat apa-apa. Ya, itu salah ya konsep tawakal. Selanjutnya wahadainahun najdain. Maka dua jalan ni bila disebut dengan kalimah najd, maka memerlukan kepada mujahadah. Ya, mujahadah ni bermaksud kesungguhan. Syekh menyebut mujahadatun nafs. Ya, memerlukan kepada mujahadah, maknanya memerlukan kepada kesungguhan. Mungkin sebelum ni susah kita nak bangun solat subuh. Kita ingat balik dulu-dulunya, seronok tidur, seronok selimut, seronok katil. Tapi bila kita bermujahadah, ya, kita lawan hawa nafsu, kita lawan syahwat, ya, kita lawan mengantuk, kita lawan itu, kita lawannya, akhir sekali alhamdulillah, sekurang-kurangnya bolehlah, ya, taklah rasa susah.
Ya, puasa juga kadang-kadang susah, tapi taklah sebelum ini. Maknanya ada mujahadah je, tapi yang pentingnya adalah ada mujahadah, ada kesungguhan itu. Baik. Fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Lantaran itu Allah menegaskan kewajipan memilih alternatif yang terbaik dari dua pilihan. Di samping bersyukur atas nikmat, Allah menyebut selanjutnya merujuk pada ayat ke-11 hingga ayat ke-12. Maksudnya kenapa manusia tidak mahu menempuh segala halangan seperti kecenderungan kepada hawa nafsu dan menurut petunjuk syaitan yang menghalang seseorang daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Mengapa manusia tidak bermujahadah dalam menempuh jalan yang sulit? Adakah kamu tahu apakah jalan yang sulit? Baik. Falaqtahamal aqabah, maka mengapa tidak dia menempuh jalan mendaki yang susah? Al-aqabah ni dalam mendaki yang susah. Ia lebih kurang an-najd tadi. Ya, al-aqabah jalan mendaki yang susah. Ya, maknanya nak menuju ke syurga ni seolah-olah kita naik bukit. Al-aqabah ni seolah satu perbuatan naik bukit, jalan curam, jalan sempit, jalan bahaya, ya, memerlukan tenaga fizikal. Itu al-aqabah. Ya, maka digambarkan jalan menuju ke syurga itu. Padahal sebenarnya kita bukan naik bukit pun. Sekadar kita kena bangun daripada tidur, datang ke masjid, siap ada aircon, mana bukit lah. Tapi nak kata gambaran, itu kalau di tempat kita lah. Tapi nak menggambarkan gambaran itu. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah itu jalan mendaki yang susah? Dalam Al-Quran kadang-kadang kita baca ayat wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kadang-kadang kita baca ayat wa ma adraka. Wa ma yudrika wa ma adraka. Ya, dalam satu ayat disebut wa ma yudrika, dalam ayat lain disebut wa ma adraka. Maksud lebih kurang sama, tapi bila disebut wa ma yudrika la'allahu yazakka, contohnya dalam surah Abasa, bila disebut wa ma yudrika, tahukah kamu, Allah tak akan beri jawapan. Cari sendirilah jawapan tu. Ada jawapan tu dalam surah Abasa. Tapi bila disebut wa ma adraka, memang Allah akan beri jawapan. Wa ma adraka mal aqabah, maka jawapan datang selepas itu. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, baca juga dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jawapan tu ada selepas itu. Ya, baik. Maka bila disebut wa ma adraka mal aqabah, jawapannya adalah pada ayat ke-13, ayat ke-14, ayat ke-15, ayat ke-16. Pertama fakku raqabah. Ya, pertama fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah. Kata Fadilatul Syekh, sesungguhnya menempuh jalan dan melalui jalan sulit itu boleh dilakukan sama ada dengan fakku raqabah. Fakku raqabah ni bermaksud membebaskan hamba. Sekarang ni lah tak ada sistem perhambaan. Bila Islam datang di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, sistem perhambaan merupakan salah satu sistem sosial pada ketika itu. Ya, kalau hamba lelaki kastanya lebih rendah daripada tuannya dari segi nilainya, dari segi macam-macam, disuruh buat itu, disuruh buat ini. Kalau hamba perempuan pula, ya, bahkan boleh disetubuhi tanpa adanya nikah kahwin, tanpa adanya mas kahwin. Ya, kalau lahir anak dan sebagainya berkaitan. Bahkan seseorang yang kaya raya boleh memiliki hamba perempuan ni lebih pada 4 orang dalam satu masa. Ya, boleh pergi pada 10 orang, boleh pergi kepada ramai orang, lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Bila Islam datang, Islam buat adjustment sikit. Sistem perhambaan dihapuskan secara gradual, secara beransur-ansur. Kemudian sistem poligami, ya, Islam hakkan kepada 4 orang isteri dalam satu masa. Bila masyarakat Arab jahiliyah, ya, bila Islam datang di tengah masyarakat Arab, praktis poligami, praktis ni dah ada dah. Cuma masa tu boleh nikah kahwin lebih daripada 4 orang dalam satu masa, yang akhirnya menyebabkan isteri terabai, anak terabai. Ya, Islam datang buat adjustment sikit, pindah sikit, amend sikit, ya, 4 orang saja dalam satu masa. Itu pun banyak kita tengok sekarang. Usahkan poligami, yang monogami pun, yang nikah seorang pun macam-macam terabai. Anak terabai, isteri terabai, dia sibuk benda lain. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai at-tadarruj fi tashri'. Ya, iaitulah
orang kata apa nama ni, gradual implementing syariah laws ataupun implementing Islamic principles, ya, secara beransur-ansur, ya, sistem perambaan. Sekarang ni tak ada dah, dulu ada, ya, menjadi amalan masyarakat Arab. Dan antara orang yang masyhur, orang yang terkenal dengan bagaimana untuk me-abolish, ya, untuk menghapuskan sistem perambaan ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dalam sirah menyebut Abu Bakar ini apabila masuk Islam memiliki 40,000 dirham, ya. Satu dirham ni berapa ringgit? Katakan 100. Tapi anda rasa tak sampai kot, ya, katakan 100. Jadi bila masuk Islam ada 40,000 dirham. Katakan satu dirham 100 ringgit, katakan Jadi 40,000 darab 100 berapa tu? Berapa 40,000 darab 100? 4 juta kan? Boleh? Ya. Tapi bila meninggal dunia ataupun bila berhijrah, ya, bila berhijrah, Abu Bakar ni hanya tinggal 40 dirham sahaja. Jadi tempoh tu daripada apa nama ni, bukan tempoh, apa yang dikatakan sebagai harta bendanya daripada 40,000 dirham kepada 40 dirham, ya, yang mana kebanyakannya digunakan untuk membebaskan hamba, fakku raqabah, ya. Bila berhijrah maka tinggal 40 dirham. Sebab itu ditanya pada Bakar, bila berhijrah ni apa yang tinggal pada kamu? Dia kata hanya Allah dan Rasul. Apa yang kamu bawa, apa yang kamu ada, hanya Allah dan Rasul. Dan antaranya adalah disebabkan oleh Abu Bakar berperanan penting dalam fakku raqabah ini, ya, membebaskan hamba. Kerana membebaskan hamba ini memerlukan kepada keuangan, ya, memerlukan kepada modal, ya. Sebab itu dalam bila kita baca apa yang dikatakan sebagai, kalau buat satu-satu pelanggaran dalam satu-satu amal ibadat, maka antara dendanya adalah kena membebaskan hamba, kena begitu, kena begini. Jadi ini salah satu daripada kaedah untuk abolish the system, sehinggalah tak ada lah sistem perambaan. Dan ini tak pelik, sebab Islam ni bukan datang dalam keadaan secara drastik ataupun secara ekstrim, ya. Islam datang sesuai dengan salihul likulli zaman wa fi kulli makan. Dan sebagai contoh kisah pengharaman arak. Mula-mula bila ditanya oleh sahabat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, arak ni macam mana? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mula sahabat tanya, Al-Quran jawab, arak ni, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir, katakanlah pada arak ni dengan judi ni adanya dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, tapi ada juga manfaat pada manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi kena ingat dosanya lagi besar daripada manfaatnya. Itu yang pertama. Masuk yang kedua, stage kedua, dari masa ke masa, bila mana ada satu kisah sahabat membaca surah Al-Kafirun, wa ana a'bidum ma abadtum, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wa ana a'bidum ma abadtum. Patutnya wala ana a'bidum ma abadtum, kan? Dan sebab itu ada ayat yang berulang-ulang, kan? Kemudian kita kadang-kadang pun tertukar taki lagi, ya. Tapi nak sebut kisahnya adalah bila mana sahabat baca surah Al-Kafirun tersalah baca, maka ayat Al-Quran turun, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, dan janganlah kamu menghampiri solat, dan janganlah kamu mendirikan solat sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut, ya. Kemudian masuk peringkat ketiga, dari masa ke masa, dari stage pertama kepada stage kedua, kemudian kepada stage ketiga, barulah diharamkan arak. Innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, ya, kata Fadilatul Syekh. Yang sama dalam fiqhul, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, lafzul ijtimad, lafzul ijtinab yadullu ala tahrim. Lafaz ijtinab itu, lafaz menjauhkan itu, lafaz menjauhi itu adalah menunjukkan pengharaman, ya. Sebab dalam Al-Quran ni bila sebut haram ni tak semestinya sebut perkataan haram tu sendiri. Kadang-kadang disebut la yahillu, tidak halal. Kadang-kadang disebut jauhilah ataupun
state wing, ya, maknanya itu juga bermaksud haram, ya. Jadi ini disebutkan sebagai at-tadarruj fi tasyri', ya. Maka fakku raqabah, jadi nak pergi kepada fakku raqabah tu, itulah yang kembali kepada wa ma adraka mal aqabah, ya, apa yang dikatakan sebagai falaqtahamal al aqabah wa ma adraka mal aqabah. Yang pertama adalah fakku raqabah, sebab memerlukan kepada harta benda, kerana mengeluarkan harta benda demi agama, di atas jalan agama ni merupakan satu jalan seolah kita mendaki bukit, jalan sempit, jalan sukar, jalan susah dan sebagainya. Maka dikeluarkan harta, ya, untuk melaksanakan nilai-nilai agama. Baik. Kenapa harta? Sebab kita tengok pada ayat-ayat sebelum ni, ya, ini bahagian kedua. Bahagian pertama tu ada banyak sebut kenaan dengan harta. Baik. Dalam konteks kita, fakku raqabah ni maknanya membebaskan seseorang daripada perhambaan harta benda lah, ya. Dalam konteks kita sekarang tak ada sistem perhambaan, tapi untuk kita implementasikan maksud ayat ini, mungkin kita boleh bantu sesiapa yang berkenaan untuk mengurangkan beban keuangan dia, sedekahnya, apa semua sekali yang berkaitan, ya, memudahkan dia dalam dia buat pinjaman, kalau kita memudahkan urusan dia membayar dan sebagainya, ya. Ini benda-benda yang kita boleh ambil dalam konteks fakku raqabah, kerana tajuk besarnya adalah membebaskan seseorang itu daripada perhambaan harta, ya. Kerana seseorang hamba itu pada zaman masyarakat Arab itu juga dianggap sebagai harta. Ada 20 hamba, seolah-olah ada 20 harta. Sebab untuk membebaskan hamba ni kena bayar, ya, barulah boleh dibebaskan hamba, dia dapat harta. Baik. Au it'amu fi yaumin dhi masqabah, atau memberi makan pada hari yang kelaparan. Masqabah ni bukan lapar biasa, tapi lapar kubulu, ya. Ini juga jalan yang sukar, jalan yang susah, jalan yang payah, jalan yang sulit, ya, untuk memberi makan kepada seseorang yang kebuluran, bukan semata-mata kelaparan. Kebuluran ni kita boleh ambil dalam konteks kita sekarang, pandemik COVID-19 lah, ya. Sebab itu pernah satu kisah yang berlaku di tempat kita ini, ya, pada awal tahun, ya, seorang OCPD di Petaling Jaya, kan, apabila seorang ibu ditangkap di Pasaraya di Petaling Jaya, kemudian tidak didakwa, ya, tidak diputuskan untuk didakwa atas kesalahan mencuri makan minum sedikit, ya, untuk anak, ya, nak susu, nak makan minum sikit, ya. Akhir sekali OCPD Petaling Jaya tu ambil keputusan untuk tidak meneruskan siasatan, bahkan tidak dibawa kertas siasatan kepada pihak pendakwaan. Tak perlu ada semua ni, ya. Dalam keadaan ketika itu ataupun sekarang pun ada juga yang berlaku, ya, pandemik COVID-19 masih belum berakhir, tapi nak disebutkan di sini bahawa orang yang dalam keadaan terdesak maka tidak diambil, tidak akan. Itulah yang dikatakan sebagai masqabah, bukan lapar biasa tapi dah kebulu lah, ya. Baik. Au it'amu fi yaumin dhi masqabah. Ya, macam juga yang anda tengok tuan-tuan dan puan-puan letak, ya, apa food bank ke, ya, di luar masjid tu, itu satu pendekatan yang boleh dipuji, ya, untuk kita membantu masyarakat sekitar yang memerlukan. Yatiman dha maqrabah, memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Baik. Kata Imam Ahmad ataupun kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskina 'alal miskini as-sadaqah wa 'ala dzir rahimi ithnatan, sadaqah wasilah. Yang bermaksud al-kamakal, sedekah yang diberikan kepada golongan miskin adalah sedekah, manakala sedekah yang diberikan kepada orang yang memiliki pertalian kerabat adalah dua perkara, sedekah dan pengukuhan silaturahim. Yatim man dha maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Sedekah ni maknanya adalah, walaupun Fadilatul Syekh menyebut bahawa dha maqrabah ni bukan setakat ada hubungan keluarga, tapi juga yang terdekat di tempat tinggal kita pun masuk sekali dalam maksud dha maqrabah. Ya, ditafsirkan oleh ahli tafsir yang lain juga bermaksud orang yang tinggal berdekatan dengan kawasan kita. Kerana
bila kita memberikan kepada mereka ini, bukan setakat kita mendapat pahala sedekah, tapi juga mendapat pahala silaturahim. Macam semalam Ana ditanya ada satu soalan, seseorang si mati apabila mendapat papasan wang daripada kemalangan, dia mati dah, jadi harta tu jadi harta faraid ke tidak? Kita tengok balik dalam muzakarah fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan pada awal tahun 2000 tempoh hari, kata bahawa tak masuk dalam faraid. Ya, jadi harta ataupun wang papasan daripada kemalangan tu nak beri pada siapa? Pertama, beri pada penama jika ada penama. Kedua, jika tak ada penama, boleh beri kepada sesiapa yang berkenaan. Dan antara yang terdekat adalah ahli keluarga lah. Ya, ahli keluarga. Sebab boleh jadi juga kita beri kepada Baitul Mal. Ya, Baitul Mal mesti ada sistem pengurusan macam mana nak bahagikan harta benda ni, tapi maknanya jauh lah daripada ahli keluarga tu. Lebih baik beri pada ahli keluarga. Ya, lebih baik beri pada ahli keluarga. Maknanya adalah beri kepada Baitul Mal itu boleh, tapi diorang ada sistem yang mungkin harta tu akhir sekali pergi pada orang lain. Boleh juga, tapi lebih baik beri kepada ahli keluarga, kerana mungkin ahli keluarga ni lebih memerlukan. Baitul Mal tu Baitul Mal lah, tapi ada ahli keluarga lagi, ya, yang mungkin terkesan dengan pandemik COVID-19, jadi beri saja. Ya, pandai-pandailah dia orang uruskan. Ya, harta tu tak masuk harta faraid. Jadi nak beri pada siapa? Beri kepada ahli waris terdekat. Dan nak elakkan sengketa, kena bagi tahulah semua orang. Kemudian bagilah, pandai-pandai bagilah sama rata. Tengoklah sesiapa yang memerlukan, bagi, tak ada masalah. Yatim dan maqrabah, ya, ini orang-orang terdekat. Sebab kita kadang-kadang bila kita tengok balik, kita tolong orang tu, kita tolong orang ni, tengok adik-adik kita pun susah. Kan, adik-adik kita ni segan nak bagi tahu kita. Tapi pandemik COVID-19 ni, it hits everybody. Ya, no exception. Tak ada pengecualian. Ya, tak ada pengecualian. Ana ada seorang kenalan juruterbang, dulu gaji 40,000 turun pada 20,000. Ya, 20,000 lost. Kemudian bila kali tak akhir sembang dengan dia tempoh hari, turun pada belah-belah ribu. Dalam keadaan dia memang nampak susah lah. Ya, kita kata belah-belah ribu ni orang lain ni cukup makan minum, lebih makan minum, tapi yalah, besar periuk, besarlah keraknya. Ya, itu. Baik. Au miskinan dza matrabah. Atau kepada orang miskin yang melarat. Ya, atau matrabah ni asal pada perkataan turab. Turab ni makna tanah. Maknanya orang miskin yang berdebu. Kalau kita tafsir secara bahasa, maknanya miskin susah sungguh lah. Ya, sehingga dia tidur pun atas lantai, tidur pun atas debu. Maknanya kita tengok kan, latar belakang masyarakat ni dia bukan macam tempat kita ni. Ya, kita tengok gelandangan ni mana ada debu-debu kalau kita kata. Yalah, sebab geografi kita dengan geografi Arab ni lain. Tapi nak sebut sini bahawa miskin dan dza matrabah, miskin yang miskin sungguh lah. Bila disebut dza matrabah ni maknanya ada kesan debu pada tubuh badan ni, maknanya bukan miskin yang biasa. Sebab miskin ni dia ada kategori dia juga. Jadi orang-orang macam ni kita kena cari siapa. Ya, miskin dan dza matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Beberapa ayat terakhir ni kemudian Allah sebut, kemudian dia termasuk orang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Ya, setelah dia melepasi uji peringkat demi peringkat tadi. Ya, iaitulah wahadainahun najdain. Kemudian ada al-aqabah. Kemudian apakah yang maksudkan dengan aqabah itu? Kita sebut dalam ayat ke-13, ayat ke-14, ayat ke-15, ayat ke-16. Kemudian seterusnya mereka yang memiliki ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Ya, di sebalik mereka buat apa yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya, mereka juga dalam sama ada ciri-ciri keimanan kepada Allah. Imannya kepada Allah itu tetap utuh, tetap kukuh, wa tawassaw bis sabr, dan masa sama dia juga melaksanakan perkara-perkara itu dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Ya, dia bantu ni atas nama iman pada Allah, dia bantu ni dengan kasih sayang kepada Allah. Ya, sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang bermaksud akan dirahmati oleh Ar-Rahman, kasihanilah mereka di bumi, nescaya mereka yang di langit akan mengasihi kamu. Ya, baik.
Ulaika ashabul maimanah. Jadi mereka itulah orang-orang yang termasuk dalam golongan kanan. Golongan kanan ni adalah golongan yang menerima kitab amalan dengan tangan kanan pada hari akhirat kelak. Akhirannya syurga. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir itu terhadap ayat kami, mereka adalah golongan-golongan kiri. Ya, kerana kita tahu bahawa golongan kafir ini mereka hidup menyembah harta benda, ya, mereka kedekut, ya, mereka tidak membantu orang susah, mereka buat macam-macam, mereka terlibat dengan riba, ya, macam-macam. Jadi akhirnya Allah sebut hum ashabul masy'amah, mereka adalah golongan kiri, alaihim narum muqsadah, ke atas mereka adalah narum muqsadah, ayat akhir, iaitu api yang tertutup rapat. Narum muqsadah ni adalah api neraka ni besar. Bila disebut muqsadah ni yang tertutup rapat, tak ada ruang. Macam kita tengok oven, ya, kita panaskan makanan, ya, tutup rapat elok. Bila buka tu panas bila pegang. Jadi muqsadah tu dalam keadaan tertutup. Sekarang kita panas ni, kita ada ruang terbuka lagi. Kita boleh keluar sekejap, masuk balik. Tapi hari akhirat kelak, neraka Allah kelak, narum muqsadah. Dahlah panas membahang, tertutup pula, tak ada ruang lah untuk keluar. Wala'iyadzubillah min zalik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ringkas surah Al-Balad yang nak kongsikan pada pagi ini. Kita sudah melewati waktu, insya-Allah. Apa yang baik itu kita ambil sebagai pengajaran, apa yang tidak baik itu kita ambil sebagai sempadan. InsyaAllah moga-moga ada kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insyaAllah. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Asy-Syams. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada kita semua, untuk kita sama-sama beramal dengannya, dan untuk kita turut sama-sama menyampaikan kepada orang-orang tidak bersama kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.